nanti aku akan menjagamu sepenuh hatiku. Andai saat itu hadir, hanya Tuhan tahu pilunya hatiku. Andainya kau pergi, tinggalkan ku sendiri. Jujurnya ku sakit, tapi tak mengapa. Setiap yang hadir pasti akan berakhir. Ku senyum dalam tangis hingga saat akhir. Selagi aku bernyawa, ku berjanji pada diri untuk bersamamu, membuatmu tersenyum, membuat kau bahagia, kerana jujur ku mencintaimu. Andai satu hari nanti aku dan kamu tersalah faham dan menangis. Andai saat itu hadir, kau perlu tahu aku masih menyayangimu. Hingga saat akhir, selagi aku bernyawa, ku berjanji pada diri untuk bersamamu, membuatmu tersenyum, membuat kau bahagia, kerana jujur ku mencintaimu. Jujur ku mencintaimu, cintaku padamu tak mampu aku luahkan. Ku harap cintamu jua tulus kerananya. Andai ku pergi dulu, doakan ku bahagia. Moga di sana kita bersama. Hingga saat akhir, selagi aku bernyawa, ku berjanji pada diri untuk bersamamu, membuatmu tersenyum, membuat kau bahagia, kerana jujur ku mencintaimu. Kerana jujur ku mencintaimu. Kita sebenarnya nak memasukkan roh ta'aruf ini dalam masjid, dalam surau. Selalu kita pergi ke masjid, ya, orang di hujung sana tak pernah kenal dan tak nak tahu pun ta'aruf pun dengan orang hujung sini. Kita datang daripada pintu berlainan, keluar daripada pintu berlainan. Kita banyak kali melangkah ke dalam masjid, tetapi masjid tak mampu mengikat roh dan hati kita. Jadi sebab tu mesti dimulakan dengan ta'aruf terlebih dahulu. Jadi di masjid mana tuan-tuan berada, di surau mana tuan-tuan berada, tolehlah orang sebelah, kerana sesungguhnya perkara itu perkara yang Allah sayang. Sebab kadang-kadang kita sangka bahawa aku nak pergi masjid ni, aku nak sembah Allah, tak nak hubung dengan manusia. Sedangkan kasih sayang Allah ada pada saat kita peduli pada manusia di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hari Jumaat, cuba bayang, ya, ratus ataupun bahkan setengah masjid 1000 orang datang. Tapi 1000 orang datang, 1000 orang pergi. Tak ada kekuatan terikat di hati masing-masing. Jadi insya-Allah jom kita terus sentiasa berta'aruf, insya-Allah. Semoga dunia ini penuh dengan kasih sayang. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya diikin. Dengarkan
dengarkan Forum Bicara Ad-Din di Radio IKIM dan tonton di Facebook IKIM FM dan YouTube IKIM. Terus bersama-sama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Dan teman-teman, kan saya Faiz Haji Osman bersiaran hari ini untuk edisi Jumaat 9 malam Forum Bicara Ad-Din. Kita bawakan di minggu kedua untuk bersama-sama kita dengarkan pelbagai lagi kupasan menarik untuk kita ambil perhatian ilmu yang nak kita fahami bersama kali ini. Dan insyaAllah saya bersama dengan dua orang panel dalam Forum Bicara Ad-Din kita kali ini diterbitkan rakan setugas saya Haji Fairuz Haji Nordin, yang mana masih lagi dalam mood kemerdekaan. Dalam kita nak sambut nanti sambutan Hari Malaysia pula tahun 2022 pada 16 September ini. Dan ingat ke? Ada orang lupa ke? Ke ingat sebab memang hari cuti. Selalunya orang ingat sebab cuti. Apapun, insyaAllah banyak yang perlu kita ambil perhatian. Kita nak bawakan perbincangan kita 65 tahun merdeka. Matangkah kita? Hari nak tahu, adakah benar-benar kita matang dalam mengisi kemerdekaan? Adakah angka 65 itu yang sekadar angka yang setiap tahun kita sambut pertambahan demi pertambahan angka itu, adakah benar-benar kita dapat hayati ataupun kita berlalu begitu? Ke ada yang tak sedar sebenarnya dah 65 tahun kita merdeka tahun ini. Jadi sama-sama saya nak berkongsi bicara bersama dengan dua orang panel saya di studio seorang. Jauh terbangnya, saya tahu saya terbang ke, dia yang terbang ke. Kita nak bersama dengan kali ini saya bawakan Cik Wan Rusili Abdul Majid, Fellow Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik IKIM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Wan, sihat kita? Alhamdulillah. Saya rasa lama dah saya tak temu bual saya bersama dengan Cik Wan. Tak tahu last bincang Al-Fatih ke, last bincang Ibn Battuta ke, saya tak pasti. Tapi kali ini kita nak bincang kembali kepada negara kita, 65 tahun kemerdekaan negara. Dan saya juga bersama dengan saudara Auza'i Syamsul Ma'arif, mahasiswa University Koç Istanbul, juga seorang penyelidik bersama dengan kita dalam talian waktu ini jauh di Istanbul, belah Asia ke belah Europe ke, saya tak sure. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya tak erti nak selut dalam Turki. Saya minta Cik Wan wakilkan boleh? Merhaba. Merhaba. Okey. Dan kali ini insyaAllah kita nak sama-sama bincangkan 65 tahun kemerdekaan negara. Adakah kita dah mencapai usia kematangan ataupun kita masih lagi ada perkara-perkara yang perlu kita perbaiki? Angle ini kita nak dengarkan seorang bersama dengan seorang penyelidik dan seorang lagi yang berada di luar negara, anak muda kita yang kini berada di luar negara, dari sudut pandang mereka yang berada dekat luar lah. Macam mana sambut kemerdekaan di luar negara, melihat dan macam mana orang luar melihat negara kita yang 65 tahun sudah merdeka. Dan kita bila tengok tentang kemerdekaan, pastinya kalau dalam tempoh 65 tahun tu ia satu tempoh yang matang kan. Dah 60, kalau usia di peringkat kerajaan 60 dah boleh pencen. Cuma akan disambung-sambung lah kalau masih lagi diperlukan khidmatnya kan. Kita nak tahu tak semua orang membesar dalam 65 tahun kemerdekaan negara. Saya sendiri, kira macam mana nak kira, matematik saya gagal sikit. Susah sikit buat kira-kira. Jadi nak tahu jugalah, kalau 65 tahun, usia manusia memang dah matang. Tapi adakah sepanjang 65 tahun kemerdekaan kita ini benar-benar kita mencapai tahap kematangan? Dan macam mana nak ukur matangnya sesebuah negara merdeka itu? Kita mulakan dengan Cik Wan Rusili. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Faiz, saudara Auza'i jauh di bumi Istanbul, Turki. Saudara pendengar kita yang dikasihi sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Soalan DJ Faiz tadi ya tentang usia kemerdekaan kita dah 65 tahun. Faiz pun sebut tadi, kalau 65 tu kalau dikiaskan pada manusia, Faiz ya, Auza'i dan pendengar kita, kalau kita tengok seorang manusia tu kalau 65 tahun tu mungkin ada yang dah meninggal. Mungkin juga dah rehat-rehat tak bekerja dah ya, duk fikir dah nak bergerak ke alam yang satu lagi tu.
maksudnya dah matang sangat lah, ya, dah matang sangat. Tapi ada juga pandangan yang mengatakan tak semestinya usia yang banyak tu membawa kematangan. Ada juga anak muda seperti Auza'i dengan kita malam ini mungkin mencapai lebih matang daripada saya sendiri sebagai contoh. Dan juga itu kalau kita lihat dari sudut, kalau kiaskan dari sudut usia seorang manusia. Tapi dari sudut negara kita, kalau kita bandingkan negara kita dengan banyak negara di dunia yang sejarahnya panjang, yang cerita ketamadunannya begitu hebat, mengagumkan. Saya petiklah sikit sebanyak, misalnya Iraq. Iraq, dia, Kuwait dan Syria, dia merupakan wilayah yang dahulunya dikenali sebagai Mesopotamia. Dan di situ kita tahu lahirnya tamadun dunia di situ. Kalau ikut sejarah catatannya tu, dia wujud sejak tahun 4000 hingga 3500 sebelum Masihi. Belum kita cerita tentang India, ya, Mesir misalnya. Mesir purba diwujud sejak tahun 3100 sebelum Masihi, dan bertahan lebih 3000 tahun. Ni anak muda kita Auza'i ini banyak mendalami sejarah. Saya harap beliau juga dapat berkongsi banyak dengan kita. Belum kita tengok India purba, begitu juga Cina, Greek, Yunani dan sebagainya. Kalau kita nak banding dengan kita lah, Faiz, Auza'i dan pendengar kita, ya Allah, jauhnya lah kan. Nampak kita sangat muda, tak banyak lah pengalaman, ya, jatuh bangunnya, kepimpinan yang bertukar-tukar tu tak sebegitu banyak sebagaimana mereka di sana. Dan juga kalau soalan Faiz tadi, macam mana kita nak ukur? Saya pun cari-cari lah bila ada soalan macam ni, saya cuba baca jugalah. Sebab dia macam ni, kalau manusia 65 tu dah nampak dah berusia dah matang. Betul. Kan? Tua pun dan uzur. Okey, nanti saya tak berani dah. Tua dan uzur. Okey. Tapi kalau kita nak ukur, saya cuba tengok takrifan yang diberikan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Ada dua takrifan, bukan dua takrifan. Maksud kematangan atau matang itu satu, kesempurnaan atau kedewasaan pemikiran. Ini satu. Dan kalau sudah pastilah merujuk kepada insan. Bila kita sebut tentang negara, kita ni sebagai rakyat dan juga pemimpin yang menentukan hala tuju dan juga apa yang nak dibuat kepada negara ni, sudah pasti merujuk pada kita semua dalam manusia lah kan. Sebab negara tak boleh bergerak sendiri. Betul. Dan kalau kita tengok yang takrifan ni, kedewasaan, kalau kita tengok Al-Quran, misalnya dalam ayat 14 surah Al-Qasas dan ayat 22 surah Yusuf, kedua-dua utusan Allah ni dikatakan diberikan hikmah, kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan ketika mencapai umur yang sempurna. Maksudnya kita kena ada ni lah. Tapi kalau pada usia yang kita faham, kita sudah cukup dewasa, kita tak ada hikmah dan kebijaksanaan, something wrong lah dengan kita. Sebab tu Muhammad Al-Ghazali kata, baiklah jika seseorang tu dia sentiasa bermuhasabah diri dia dari waktu ke waktu, supaya dia sentiasa memperbaiki kelemahan dirinya. Sebab kalau kita tak perbaiki kelemahan diri kita, dia akan banyak datangkan mudarat kepada semua orang di sekeliling kita. Dan satu lagi saya nak sebut, kematangan juga ditakrifkan sebagai memiliki banyak pengalaman, dan peribahasa Melayu sebut lama hidup banyaklah yang dirasa. Bila banyak dirasa, Auza'i, Faiz dan pendengar kita, misalnya akan datanglah kebijaksanaan untuk kita berhati-hati dalam bicara dan tindakan kita. Kita sentiasa berikan teladan terbaik dan sentiasa ambil pengajaran. Satu perkara ni yang cukup penting. Kita tak ulangi kesilapan yang sama. Sebab Nabi SAW menyebut dalam sebuah hadis, riwayat Bukhari dan Muslim, tidak sepatutnya seorang yang beriman disengat sebanyak 2 kali dari satu lubang. La yuldagul mu'min min hujrin wahidin marratain. Tapi kalau kita nak rumuskan pentakrifan ni, kalau kita tengok pencapaian kita, ya, sebagai sebuah negara merdeka. Kita tengok yang positif dululah. Yang positif ni, kalau kita menangani perbezaan dalam kalangan rakyat kita, masyarakat majmuk berbilang kaum, keluarga Malaysia, ya. Kita patut bersyukur
Tapi tak patutlah kita sentiasa berpuas hati, kena buat banyak lagi untuk sentiasa mengekalkan kesatuan dan perpaduan. Banyak isu sekarang ditimbulkan terutama dalam media sosial dan patut kita ambil perhatian. Kalau kita nak bandingkan negara kita misalnya dengan Rwanda. Okey. Rwanda kita tahu ada satu ketika pada tahun 1980-an misalnya dia tak dapat tangani perbezaan antara etnik sehingga mendorong berlakunya genosid. Begitu juga Bosnia Herzegovina sehingga mencetuskan peperangan, dan Bosnia masih lagi sehingga hari ini ada konflik tertentu. Dari sudut itu kita patut berbangga. Tapi kalau dari aspek yang lain kita tahu kes-kes penyalahgunaan kuasa. Harta, masalah dalam kalangan rakyat sendiri, kecintaan yang berlebihan kepada budaya, hiburan, hedonisme dan sebagainya yang patut kita contohi. Misalnya JJ Faiz ada sebut hari tu, masa Hari Merdeka, sambut Merdeka, gegak gempita malamnya, esok tu sampah bertaburan misalnya. Itu antara perkara yang patut kita terus berikan perhatian. Mungkin setengah orang melihat perkara itu kecil, tetapi daripada perkara kecil itulah yang akan mendorong kepada perkara yang besar-besar. Itu awalnya bagaimana kita nak ukur kematangan kemerdekaan negara kita. Saya suka apa yang Cik Wan sebut tadi, merdekanya sesebuah negara yang mengisi kemerdekaan, yang mencapaikan kemerdekaan dulu tu pun adalah manusia. Maka bukan matangnya negara itu yang kita ukur, tapi matangnya kitalah sebagai manusia yang mengisi, menghuni dan hidup dalam suasana kemerdekaan, daripada rakyatnya kepada pemimpinnya dan vice versa lah, pemimpin kepada rakyat dan sebagainya. InsyaAllah banyak lagi yang akan kita pelajari bersama dalam forum bicara Adin kita 65 tahun merdeka, matangkah kita. Kita nak bersama dengan Auza'i sekarang ni berada di Turki. Dah berapa lama dah? Lebih kurang mendekati 10 bulan. 10 bulan. Oh, dekat Istanbul, di Betul. Apa tadi nama college-nya? University Koç. Jurusan apa? Ijazah sarjana Sarjana, betul. Sarjana. Jurusannya? Sarjana, kajiannya? Undang-undang antarabangsa, khususan jenayah antarabangsa. Okey. Jenayah. Itulah. Jenayah antarabangsa. Sebab kalau nak cakap dengan saya tentang jenayah dalam negara pun banyak lagi yang kena belajar, tapi Auza'i dah belajar tentang jenayah antarabangsa, dan kita pasti Auza'i sekarang dah berada di peringkat sarjana, mengikuti pengajian, berada di luar negara, dah pasti melihat bagaimana budaya masyarakat tempatan. Bagaimana kita tengok adakah banyak bezanya dengan negara kita. Turki ni, Turki kita adalah negara yang dijajah. Turki adalah penakluk. Mereka adalah besar empire Turki itu, dan kita pastinya Auza'i sendiri pun banyaklah melihat bagaimana Malaysia boleh belajar daripada Turki sendiri, bagaimana mereka boleh bangunkan negara mereka, bagaimana mereka boleh membangunkan jiwa patriotik di kalangan rakyat mereka. Dan saya difahamkan juga Auza'i pernah berada di Istanbul ketika peristiwa rampasan kuasa kudeta tahun 2016, benar Betul. Dan kita nak tanya jugalah Auza'i, adakah bila duduk dekat luar, bila duduk dekat negara Turki ini, adakah penting sesebuah negara itu memiliki satunya keamanan dan juga kestabilan politik itu sendiri? Sebab ini juga yang akan menentukan kelangsungan sesebuah negara merdeka tu. Betul. Jadi boleh saya mula? Sila. Okey, terima kasih DJ Faiz, dan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, amin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari bumi Istanbul, Turki, kepada rakan-rakan di bumi Malaysia, bumi tercinta. 65 tahun sudah merdeka daripada Empire British dan juga penjajahan. Jadi baik, kita tengok soalan daripada DJ Faiz tentang keamanan dan kestabilan. Jadi penting untuk saya imbas kembali kepada peristiwa yang terdekat sekali di Turki ini tahun 2016. Ketika itu saya datang untuk summer course ataupun musim panas, kursus musim panas sebulan. Saya nak belajar tentang undang-undang antarabangsa di sini, di Istanbul University. Ketika itu saya baru saja selesai sarjana muda undang-undang
di UIA dulu tahun 2016. Kemudian saya dapat peluang invitation, jemputan untuk kursus pengajian di sana. Dan ketika itu baru saja 2 minggu saya berkursus di sana. Ada pertembungan atau konflik politik ketika itu. Mereka mengatakan bahawa kerajaan ketika itu mereka tidak suka tentang kerajaan ketika itu. Tapi yang menariknya apabila berlaku rampasan kudeta itu, saya sudah merasai satu kerisauan sebab saya berjumpa dengan masyarakat, berjumpa dengan ahli akademik. Mereka kata demokrasi tidak begitu menepati demokrasi, acuan demokrasi, ada hak-hak yang tidak terbela, dan kelas beza di antara orang kaya dan orang miskin semakin melebar, dan mereka tidak suka cara sesetengah tidak suka kepada Perdana Menteri ketika itu, Presiden, gaya dan haluan kerajaan ketika itu. Tapi bila rampasan kuasa pada malam bulan ketika itu, saya ingat lagi waktu musim raya, ketika itu masa raya, tiba-tiba malam tu mendapat satu berita rampasan kudeta, dan kita tahu sejarah Turki ini selepas kejatuhan secara rasmi kejatuhan kerajaan Uthmaniyah, Kesultanan Uthmaniyah pada tahun 1924, berlaku edisi rampasan kuasa secara bersiri, dan setiap kali rampasan kuasa askar akan ambil alih dan melantik kerajaan pilihan mereka, sebab dikatakan askar ni adalah pelindung kepada kerajaan ataupun pembina kerajaan Republik Turki yang baru. Jadi yang pengasas di Mustafa Kemal Atatürk. Jadi sesiapa yang ingin mengubah identiti negara akan digulingkan oleh askar. Tapi satu kematangan oleh rakyat ketika itu, mereka sudah melalui satu fasa politik, mereka sudah melalui bersiri-siri rampasan kuasa, dan ketika itu mereka merasakan bahawa di antara dua mudarat, dua keburukan, maksudnya mereka memang tidak suka, tapi sebahagiannya tidak suka kepada kerajaan ketika itu, tapi mereka merasakan pemerintahan berdasarkan diktator yang dibawa oleh askar itu tidak akan membawa kebaikan kepada masyarakat, dan itu telah terbukti dalam sejarah moden kerajaan Turki. Jadi mereka memilih untuk melawan askar yang ingin melakukan kudeta, sebab bukan dan juga sebenarnya askar-askar ini kumpulan walaupun kumpulan askar ini melakukan kudeta ni, mereka ada dalang di sebalik rampasan kudeta itu, dan itu yang berlaku di Turki lah. Okey, jadi apa yang kita patut lihat sebenarnya, kekuatan pemimpin adalah sangat penting. Jadi kita bandingkan dengan Turki dan juga rakan terdekat kita Indonesia. Kita patut belajar, walaupun Turki memang jauh, kita terasa jauh. Bukan, memang jauh lah. Memang jauh. Tapi kita boleh belajar juga dengan Indonesia. Jadi sekarang ni Indonesia sedang meningkat naik dalam arena antarabangsa, dan mereka juga antara dalam kumpulan G20 tak silap saya, dan mereka juga sedang meningkat naik dari segi ekonomi. Mungkin kita pandang rendah Indonesia datang negara kita sebagai orang kata pendatang, contohnya sebagai untuk datang buruh ke kan. Tapi sekarang ini mereka menjadi satu kebangkitan kuasa besar di ASEAN, dan juga di Asia, dan juga timur, negara timur, East countries. Jadi kita tengok, jadi kita sudah merdeka 65 tahun, tapi mungkin saya mungkin berbeza sedikit dengan Cik Wan Rosli. Mungkin kita harus berpindah dari naratif merdeka 65 tahun tu kepada kita adalah satu kerajaan yang punya sejarah yang cukup kaya, cukup panjang. Dari tahun 1400 Masihi, daripada Kesultanan Melaka, kita sudah mempunyai satu sistem undang-undang, satu kerajaan yang sangat maju,
sehinggakan kerajaan Cina yang sangat besar ketika itu, dinasti Qin tak silap saya, mungkin boleh betulkan Cik Wan selepas ini, sanggup datang untuk membuat satu hubungan dengan kerajaan, dengan satu kuasa yang sangat baik dan sangat besar dan sangat rahmah orang kata. Sebab kalau kita tengok balik sejarah Melaka, kita adalah satu kerajaan yang kita tidak menjajah negara-negara jiran kita. Kita membuat hubungan diplomatik, kita semakin kerajaan Melaka itu membesar dengan hubungan dengan Riau, dengan Palembang, dengan juga negara-negara. Cuma kita sejarah-sejarah peperangan kerajaan Melaka dan seni kerajaan Kesultanan Melaka itu disebabkan serangan daripada jiran, daripada Thailand, daripada mereka yang ingin menyerang, dan kita hanya mempertahankan diri. Jadi dari sudut situ kita harus lihat pada sejarah, dan juga kita tengok sekarang ini orang mula ingin melihat kembali sejarah yang betul, dan juga sejarah penentangan semangat sejarah lama seperti Mat Kilau, dan sekarang ni orang melihat kepada Tok Jangguk, Datuk Mahathir Lela, melihat dari sudut naratif yang berbeza. Dan sekarang kita boleh tengok juga dari sudut macam mana parti-parti yang telah diharamkan oleh British ketika kita hendak merdeka dahulu, seperti pemimpin-pemimpin seperti Dr. Burhanuddin Al-Halimi, pengasas kepada Parti Hamim dan juga PAS. Selepas itu sastrawan-sastrawan pejuang seperti Usman Awang, dan juga pejuang-pejuang radio dan juga penulis-penulis seperti Ahmad Bustamam dan sebagainya. Itu harus kita naikkan kembali. Kita harus lihat kembali sumbangan-sumbangan naratif yang boleh membawa kepada kita manfaat kepada kekuatan jati diri rakyat dan juga negara itu, dan daripada situ kita boleh mendapatkan satu jati diri yang kuat. Daripada jati diri yang kuat lah kita akan mendapat satu negara yang aman dan stabil, seperti mana kerajaan Turki sendiri sekarang pun mereka sangat menekankan tentang jati diri, tentang moral, tentang sejarah dan melalui cerita-cerita drama penulisan dan sebagainya. Terima kasih Azai untuk perkongsian pengalaman ketika berada di Turki, di Istanbul dalam proses kudeta itu, dan bagaimana melihat kestabilan politik itu menyumbang kepada sustainability, kelangsungan, survival masyarakat. Dan tadi Azai ada sebut tentang sumbangan naratif, kan, bagaimana masyarakat kembali melihat. Hari ini alhamdulillah kita syukur sangat ada pengkaji-pengkaji sejarah yang nak kembalikan semula kegemilangan sejarah Melayu, tanah Melayu kita yang dulu kita bangga dengan pelabuhan di Selat Melaka. Betul. Kan, besarlah empayar kita itu besar, dan kita bukan nak cerita sejarah hari ini, tapi bila bercakap tentang merdeka, ianya adalah susul-susul sejarah yang perlu kita fahami. Tapi sejarah itu perlu kita hayati, dan Azai dah sebut tadi naratif-naratif yang perlu kita ketengahkan supaya anak muda hari ini dapat melihat ikon ataupun ada sesuatu yang kita sendiri boleh banggakan daripada pemimpin-pemimpin terdahulu, daripada pahlawan-pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan negara. Dan macam mana hari ini kita nak ambil satu kejayaan-kejayaan masa lampau yang boleh kita teruskan. Yang bagus kita kena sambung, kan? Dan dalam masa yang sama ada perkara-perkara yang mungkin kita manusia pasti tak sempurna dalam mengisi kemerdekaan hari ini. Ada perkara-perkara yang buruk seharusnya kita tinggalkan. Macam Cik Wan dah sebut tadi, tak perlu kita disengat dalam lubang yang sama 2 kali. Jadi macam mana hari ini kita nak belajar daripada sejarah, yang baik untuk kita kekalkan, yang buruk untuk kita terus tinggalkan. Terima kasih Faiz sekali lagi. Alhamdulillah. Terima kasih atas perbezaan pandangan tadi. Betul. Saya mengukurnya sesudah kemerdekaan dan patut ambil kira. Dan ini pun saya nak sebut juga bila Faiz sebut tentang kegemilangan yang telah dicatat sama ada dalam pemerintahan Kesultanan Melayu, Melaka yang disebut oleh Azai tadi. Begitu juga dalam kalau pemerintahan kegemilangan pemerintahan Islam, kita sangat berbangga dengan Bani Abbasiyahnya. Begitu juga Andalusia, ya, yang sumbangannya begitu bermakna untuk manusia sejagat sampai hari ini, tak terhenti. Prinsip yang dipegang oleh mereka ialah sebaik-baik insan adalah yang memberikan manfaat dalam segenap bidang aspek, daripada pertanian sampailah ke
kita kata alam angkasa. Banyak sumbangan yang diberikan oleh ilmuwan Islam. Kalau sebut tentang sejarah, ada kata-kata ungkapan yang menyebut tentang cukuplah sejarah sebagai peringatan yang berkesan ataupun menginsafkan. Kafa bitarikh mau'izah. Maksudnya cukuplah sejarah tu memberikan kita teladan, macam Pak Is sebut tadi, inspirasi, begitu juga ibrah ataupun pengajaran. Dan Ibnu Khaldun kata sejarah ni ilmu yang tak mati. Dia ilmu yang hidup kerana dia sentiasa penting untuk memberikan pengajaran kepada manusia. Sebab tu kalau kita melihat Ibnu Khaldun merupakan tokoh terawal yang kemukakan konsep al-ibar, maksudnya ibrah, ya, maksudnya diasaskan kepada ibrah dalam Al-Quran itu sendiri, dan manusia boleh memanfaatkan apa yang ada dalam lipatan sejarah untuk kehidupan hari ini. Kita tak boleh pisahkan hidup kita hari ini, pencapaian kita hari ini daripada apa yang telah dicapai dalam sejarah. Sebab sejarah ni macam kita side mirror. Kita selalu tengok, rujuk kepada itu supaya kita tak lakukan kesilapan. Takut kita tak nampak sebab ada blind spot. Betul. Cukup besar panduan yang diberikan oleh sejarah, kan? Betul. Dan bukan saja untuk mengekalkan apa yang telah dicapai, tetapi lebih penting daripada itu ialah kita menggandakan, kalau boleh, kejayaan atau pencapaian mengagumkan yang telah dicatat. Dan kalau kita tengok sebagaimana kuat pautan kerajaan Islam di jauh di dunia lain, termasuk di Malaysia, di tanah Melayu dahulu, kuat pautan dengan ajaran agama, kuat pautannya dengan ilmu dan keadilan, itu yang melonjakkan kerajaan Islam di mana-mana juga pun kepada satu tahap yang mengagumkan. Begitu jugalah bila terlepasnya pautan dengan tiga perkara ini antaranya, menyebabkan runtuh dan jatuhnya sesuatu kerajaan kerajaan Islam khususnya. Kita ambil iktibar misalnya Khilafah Abbasiyah, kita tahu perkembangan keilmuan pada zaman misalnya Khalifah Harun Ar-Rashid, Al-Ma'mun, sesudah itu bagaimana tumpuan besar diberikan kepada misalnya dua orang pemerintah ini, menyebabkan keilmuan, institusi keilmuan begitu rancak pada ketika itu, dan sehingga lahirlah ilmuwan ternama yang sangat dibanggakan sehingga hari ini, Ibn Sina misalnya, Al-Biruni dan ramai lagi. Dan saya teringat satu perkara lah, Auza'i juga mungkin lebih lagi ingat. Saya suka dengan dunia penterjemahan ni. Saya teringat Khalifah Al-Ma'mun ni, kalau dia nak bayar lah seseorang penterjemah pada ketika tu, nak bagi galakan ni, ya Faiz, kalau Faiz seorang penterjemah, saya kena belajar ni kalau tahu dah ganjaran tu. Datang depan Al-Ma'mun akan bagi timbang satu kertas yang diterjemahkan tu dengan nilai emas. Bayangkan begitu besar dorongan yang diberikan kepada keilmuan, ya, pada ketika itu untuk menterjemahkan misalnya karya daripada Yunani, Greek dan sebagainya. Dan juga kita tahu dalam semua bidang umat Islam jauh ke hadapan meninggalkan dunia barat. Betul. Sehingga ke abad kurun ke-12, dan kita tahu dunia barat begitu banyak mendapat manfaat daripada dunia Islam. Mereka dapat menjejaki, dapat mencatat kemajuan dan kegemilangan disebabkan dunia Islam. Dan kalau di Eropah tu ada seorang ilmuwan mengatakan, kalau tak silap saya, Philip K. Hitti kata, pada ketika jalan-jalan di Andalusia begitu terang, ya, diterangi lampu jalanan dan jalan mereka berturap kantar. Dunia barat masih gelap dan masih belum berturap, masih tanah lah. Ya. Hebatnya pencapaian dicapai oleh umat Islam pada ketika itu. Tetapi malangnya sebelum datang serangan Mongol lagi pada 10 Februari 1258 kurun ke-13, kerajaan Abbasiyah telah alami kemerosotan, dan kita tahulah apa yang menyebabkan perkara itu berlaku. Antaranya yang pertama sekali meninggalkan prinsip agama. Dan kita tahu Khalifah Umar Ibn Al-Khattab mengatakan bahawa kita ini mulia disebabkan Islam. Kemuliaan kita disebabkan agama Islam. Kalau kita tinggalkan itu, maka hilanglah kemuliaan kita. Dan yang kedua, misalnya perpecahan umat Islam sendiri. Wilayah yang mula-mula diserang oleh tentera Mongol pada tahun 617 misalnya Hijriah, ya, tidak dapat bantuan kerana pemimpinnya tak disukai, dibenci
maka wilayah itu tidak dapat bantuan daripada wilayah lain, daripada umat Islam yang lain. Dan begitu juga mencintai kemewahan berlebih-lebihan. Katanya begitu cinta akan kemewahan dan hiburan sampai lagu-lagu semuanya liriknya dapat dihafal. Tetapi nak ingat Al-Quran begitu sukar sekali sebagai contoh ya, dan mengabaikan aspek ketenteraan, kehilangan tokoh sebagai ikutan dan hilang makna diri serta tunduk kepada musuh. Ini pun kita sedang alami ya, ciri-ciri ini sedang ada. Dan saya juga nak sebut sedikit sebab Abang Zaini dah sebut tadi tentang Kesultanan Melayu Melaka yang sangat kita banggakan. Betul. Melaka mencapai kegemilangan pada era pemerintahan 3 orang sultan, Muzaffar Shah, Mansur Shah, Alauddin Riayat Shah. Kita tahu Alauddin Riayat Shah ni terkenal ya sebab konsepnya dia suka meronda waktu malam, sebenarnya yang dilakukan oleh Khalifah Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan betul Faiz sebut tadi tentang Pelabuhan Melaka, memang betul terkenal. Dicatat oleh Winstead misalnya 40,000 orang mengunjungi Pelabuhan Melaka sepanjang tahun dari seluruh dunia. Saya suka juga pada zaman itu pada pun zaman dah. itu. Dan suka juga saya sebut tadi Tom Paya, saya sebut terdapat 84 bahasa yang berbeza-beza dituturkan, digunakan Di Pelabuhan Melaka dalam urusan seharian. Bayangkan bagaimana kalau dunia hari ini, dunia moden hari ini nak cari yang boleh bertutur bahasa 84 bahasa, cari di Pelabuhan Melaka itu. Saya tak tahu kat mana dah. tak tahu dah Specifically kat mana. Ada kat jumpa. Ya, betul. Dan pengaruh agama juga disebut oleh Azani tadi begitu jelas dalam sistem perundangan ya, dalam pendidikan khususnya kesenian, kesusasteraan. Dan kita tahu era kemerosotan bermula pada zaman hujung-hujung dah zaman Sultan Mahmud Shah, berleluasa kezaliman, dan ini terzahir dalam bentuk macam-macam lah ya, bila rakyat tak dapat keadilan, dijatuhkan hukuman yang tak sepatutnya, tak dapat pembelaan, dan juga kita tahu ini menyebabkan pemerintah mula tak disukai, dan dikatakan pemerintah juga begitu beremosi, percaya akan fitnah. Kita tahu cerita si Kitul ya, digambarkan begitu betapa berleluasanya fitnah dan mudah dipengaruhi oleh hasad, dengki ataupun adu domba dan sebagainya. Dan kita tahu perkara-perkara ini, kelemahan pemerintahan tu satu sebab yang besar ya. Bila datang je serangan daripada luar, tambah pula serangan misalnya Portugis yang begitu kuat dari sudut ketenteraannya, persenjataannya, dan juga dikatakan Alfonso de Albuquerque, macam mana nak sebut saya takut saya salah sebut. Dia menyumbang kepada, dia ada teknik spying ataupun dia telah mengumpul maklumat yang begitu baik ya, maka itu lebih menjayakan lagi apa yang datang daripada luar. Satu saja saya nak sebut sebelum kita dengar pandangan saudara Azali. Bangsa yang tak hargai sejarah sejarahnya sendiri ialah bangsa yang akan dihukum oleh sejarah itu. Ya, betul. Wow, okey. Ya. Itu conclusion. Itu conclusion. Untuk bahagian kedua saya terkesima dengan hujung itu, bagaimana bangsa yang tidak menghargai sejarahnya akan dihukum oleh sejarahnya sendiri. Kita belajar pun dengan Cik Wan dah sebut tadi beberapa fakta-fakta penting. Sejarah tak boleh diubah. Sejarah dah ada catatan-catatannya sejarah itu, maka kita harus belajar daripada sejarah itu. Betul. Perkara yang ke depan mengikut takdir dan atas usaha kita mampu mengubah. Setuju. Kan? Dan pastinya Cik Wan dah sebut tadi antara beberapa sebab-sebab kejatuhan, keruntuhan sesebuah empire. Dan bila sebut 84 bahasa dituturkan di satu pelabuhan yang selama ini kalau orang KL pun turun, ni tengah cuti sekolah, pasti pun ramai yang turun kat Melaka. Kalau anda boleh pergi dekat situ, mungkin boleh cari 84 bahasa yang kita dapat jumpa kat situ. Ada ke tidak lagi dapat kita dengar di situ, dan ada ke lagi 40,000 pedagang-pedagang luar yang datang mungkin melalui kawasan ini dan singgah di Melaka untuk meneruskan perdagangan dengan negara-negara lain. Dan itulah antara apa yang perlu kita belajar hari ini. Antara yang
menjatuhkan adalah hiburan. Tadi kan lagunya dihafal kan, dengan lavish, orang kata barangan-barangan yang mahal-mahal, yang kemasyhuran lah yang pastinya oleh pemimpin-pemimpin negara. Dan kita melihat hari ini ianya mungkin menjadi normalisasi. Sesetengah orang suka nak berhibur tanpa menoleh ke belakang melihat kembali sejarah mengajar bagaimana. Sebab ia bukannya rekaan, tapi ianya sejarah yang dah pun tertulis. Kita tahulah cabaran hari ini, Auza'i, terutamanya kepada anak-anak muda. Sebab pemimpin-pemimpin hari ini mereka dah berusia. Pastinya anak-anak muda yang akan mewarisi kepimpinan negara kita pada masa depan. Tapi bagaimana kita nak tahu, Auza'i, melihat sudut pandang Auza'i sendirilah melihat anak-anak muda hari ini yang mereka sering berada di media sosial dengan pelbagai perkara. Jadi macam mana Auza'i melihat normalisasi perkara-perkara terutama yang bertentang dengan agama dan juga adat-adat ketimuran ini? Sebab sejarah dah ajar kita ini antara perkara-perkara yang akhirnya akan meruntuhkan sesebuah negara. Macam mana kita nak belajar ni, Auza'i? Adakah kita belajar hari ini? Soalan yang sangat berat tu. Saya takut dihukum oleh DJ Faiz. Jangan. Kita nak sama-sama lah. Saya sendiri. Kita nak belajar betul-betul ni. Apa yang boleh kita... Sama-sama muda ni. Kita nak sama-sama. 65 tahun ini kita nak teruskan lagi kemerdekaan kita dengan sesuatu yang boleh kita banggakan, insyaAllah. InsyaAllah. Okay, baik. Terima kasih Encik Faiz dan juga Cik Wan yang memberikan input dan juga sudut pandang yang berbeza untuk kita sudah 65 tahun matangkah kita. Jadi apakah punca kelemahan kita? Punca kita setelah berlaku rentetan-rentetan kita dijajah selama beratus-ratus tahun. Jadi kita tengok balik. So kita kembali pada sejarah balik. Apakah sejarah yang telah menghukumkan kita? Kita telah gagal untuk mempertahankan Kesultanan Melaka dan juga dijajah selama ratusan tahun. Jadi kita tengok balik Pelabuhan Melaka yang kaya dengan orang kata 40,000 orang datang dan 84 bahasa dituturkan, bahasa Melayu menjadi lingua franca. Betul. Adakah kita berbangga menggunakan bahasa Melayu dalam setiap pertuturan rasmi dan tidak rasmi dalam negara? Betul. Dalam setiap even hatta sekalipun saya tercakap bahasa Inggeris maksudnya anak muda sendiri bercampur bahasa mereka, bercampur dengan bahasa Inggeris. Kalau tercampur bahasa Arab tu mungkinlah kan Allah pun tak tahulah kan. Tapi maksudnya waktu itu lingua franca ni menjadi satu bahasa perantara, bahasa dagang. Maksudnya untuk mencapai satu tahap bahasa dagang ni harus mencapai satu tahap bukan small power saya menggunakan secara istilah, kuasa kecil, tapi adalah kuasa yang besar, kuasa yang kuat, kuasa pertengahan dan juga kuasa kuat, super power, kuasa kuat. Jadi ketika itu kita boleh lihat bahawa kalau kita tengok balik sekarang ini, Turki sekarang usaha untuk menggiatkan, mereka ada satu usaha penterjemahan yang sangat hebat. Maksudnya kalau kita jumpa buku-buku yang bahasa Arab, buku-buku bahasa Inggeris, buku-buku bahasa lain, mereka semua buku-buku yang ada ditulis oleh negara lain semua sudah diterjemahkan ke bahasa Turki. Jadi kita tengok negara kita, adakah kita sudah cukup bahan-bahan bahasa Melayu? Bahasa Melayu dan juga kita usaha penterjemahan buku-buku intelektual daripada luar diterjemahkan ke bahasa Melayu untuk kita hasil manfaatkan, untuk kita gunakan dan juga kita memperkayakan bahasa kita. Masalahnya bahasa kita masih lagi miskin disebabkan kita telah hilang oleh campur adukkan penjajahan bahasa tahun. Kita juga dijajah, bukan negara bahkan bahasa juga dijajah hari ini. Ya betul. Bahasa kita jadi malu untuk kita berbahasa Melayu. Even hatta sekalipun saya di dalam ketika saya bekerja sebagai peguam dahulu, jika kita pergi ke mahkamah yang paling tinggi, jadi kita kadang-kadang peguam merasa malu untuk bercakap dengan
ketua hakim hakim yang di-Pertua Hakim yang paling tinggi sekali, kerana kadang-kadang hakim sendiri menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pertuturan. Jadi peguam sendiri merasa malu untuk berbahasa Melayu. Jadi itu realiti yang kita harus lihat, bagaimana usaha dari sudut undang-undang, dari sudut di pendidikan, dari sudut sebab bahasa ni adalah jiwa bangsa. Kalau kita tengok sendiri, betul, bahasa adalah jiwa bangsa. Kalau kita jiwa kita lemah, bahasa kita lemah, jiwa bangsa pun akan turut sama lemah. Itu perkara yang paling kecil sekali yang kita rasa kita boleh kita kena ubah kan. Betul. Jadi mungkin Aikim boleh pergiatkan lagi, InsyaAllah kita sama-sama, dan juga Jawi dan sebagainya. Wallahu a'lam. Jadi maksudnya di samping sekarang ini normalisasi hiburan itu sudah menjadi satu yang orang kata kelalaian, kealpaan, itu sudah diajar dan di apa orang kata diperingati oleh Allah SWT dalam Quran, supaya kita jangan terlalu berleka-leka, jangan membazir, jangan terlalu alpa dengan dunia. Tapi di sudut itu, dari sudut politik juga, maksudnya selepas tahun kita merdeka, kita masih lagi minda, kita menganggap kuasa barat, orang putih, Mat Saleh, kita nak jadi Mat Saleh, kita nak jadi seperti orang putih. Itu masih lagi dalam kita punya naratif minda kita masih menganggap kita nak membina rumah, contohnya kita nak bina rumah macam Mat Saleh, macam di Belanda, macam di ada windmill. Dia sebut macam ada windmill. Tapi adakah kita nak berbangga dengan seni bina tradisional, arkitek tradisional kita, bagaimana kita memasukkan nilai-nilai tradisional dalam rumah Seri Meranti ke, kan? Betul. Maksudnya setiap ruangan bila kita kaji, bila saya bersembang, berbual dengan kawan saya membuat PhD dalam arkitektur sudut arkitektur Melayu tradisional, ada sudut untuk berbincang, ada sudut untuk tetamu datang jadi tidak mengganggu ahli keluarga, ada sudut untuk bermesyuarat. Jadi dan juga itu sudah itu adalah jiwa bangsa kita. Kita tidak boleh mengikut budaya yang datang dari luar, supaya kita tidak menghakis jiwa dan jati diri kita. Dan dari sudut budaya-budaya yang luar, contohnya dia adalah juga kita boleh lihat dari sudut politik di Amerika Syarikat sejak tahun 1970-an, gerakan feminis, gerakan LGBTQ, semua ini datang daripada gerakan neoliberal yang datang selepas kemenangan kapitalis yang telah, sebab dah tiada saingan, tiada Soviet Komunis sudah jatuh, jadi Islam, jadi dia takkan nak ikut Islam pula, sebab dia ada idea dia, dan dia tak ada lawan. Jadi dia memaksakan satu budaya yang satu dunia harus ikut, walaupun tidak baik, walaupun bertentangan dengan jati diri sesuatu negara tersebut. Jadi itulah kelemahan kita. Dan juga kalau kita tengok kembali, kita harus tengok balik kepada mereka ini merosakkan institusi keluarga, masyarakat, sebab mereka ni menekankan individu yang paling betul. Maksudnya setiap orang punya cara masing-masing, dan kalau individu itu memilih untuk mengikut budaya barat dan bertentangan dengan budaya keluarga, dengan budaya masyarakat, benda tu akan merosakkan sesuatu negara. Jadi itu yang berlaku bukan sahaja di Malaysia, tapi juga negara-negara jiran, realiti umat Islam sekarang. Jadi kita harus kembali kepada adat budaya, waqaba ila li ta'arufu, kita kenal budaya masyarakat lain, kita menghargai rakan-rakan kaum dan bangsa lain. Dan juga kalau kita tengok sejarah Melaka, ketika kejatuhan Melaka ketika itu pada zaman Sultan Mahmud, saya sini membaca bagaimana kalau saya mungkin sedikit berbeza dengan Cik Wan, DJ Faiz, dari sudut askar Portugis memang kuat, tapi kalau kita tengok, kalau kita baca sejarah, even saya hatta sekalipun saya baca dari sudut pandangan sejarawan barat, mereka mengatakan
orang Portugis ketika itu hanya sekitar ratusan tentera, dan ketika itu tapi kekuatan dari sudut kapal, teknologi perkapalan. Tapi Melaka terkenal dengan teknologi senjata dan sebagainya, meriam, sangat hebat. Sekalipun kita juga ada penyumbang kepada kerajaan Sultan Uthmaniyah, hubungan kita memberikan teknologi juga meriam-meriam kecil kepada Sultan Uthmaniyah. Dan ketika itu kita tidak boleh meremehkan kemajuan Kesultanan Melaka. Tapi apa yang menyebabkan kejatuhan pelabuhan tersebut adalah disebabkan itulah seperti Cik Wan sebut, ada perselisihan faham, kelemahan pemimpin dan layanan yang kronisma, budaya memberikan layanan yang tidak saksama kepada ketika itu. Sudah ada golongan mamak ketika itu seperti India Muslim, dan juga sudah ada saudagar-saudagar Cina yang menetap sebagai satu komuniti di Melaka ketika itu. Jadi kita tengok sekarang ni ada keturunan Cina yang Tionghoa dan sebagainya. Daripada zaman Melaka sendiri sudah ada komuniti tersebut. Bukan mereka pendatang, mereka sudah menetap di situ. Jadi disebabkan ketika itu kita sebagai tuan tanah, kita gagal untuk memberikan keadilan kepada masyarakat ketika itu, dan mereka berkhianat. Mereka khianat itu sebab apa? Sebab mereka mendapat layanan yang zalim daripada kerajaan tanah Melayu Melaka ketika itu. Jadi kita harus belajar daripada iktibar daripada kerajaan, daripada sejarah yang menghukum kita dahulu, dan kita harus memberikan keadilan. Dengan ketika itulah kita mendapat satu kehormatan daripada masyarakat yang kita pimpin, yang kita pimpin, harus mendapat satu kehormatan daripada mereka untuk kita maju ke depan, untuk kita dapat satu validasi daripada masyarakat dan juga negara dan juga pemimpin. Kita harus ada satu jati diri yang kuat. Wallahualam. Terima kasih Auza'i. Jiwa muda kita hari ini berkongsi ilmu bersama-sama dengan kita, bagaimana perlu kita sama-sama tanam jati diri dalam jiwa kita hari ini, bagaimana untuk kita belajar daripada sejarah agar sejarah yang lama tidak berulang kembali. Dan hari ini 65 tahun merdeka, nak mencapainya bukan satu perkara yang mudah. Ia perlu ada pertumpahan darah, ia perlu ada satu pertelingkah, dan banyak perkara yang perlu dikorbankan oleh nenek moyang kita terdahulu demi mencapai sebuah negara merdeka. Jangan kita persiakan, jangan kita perjudikan maruah kemerdekaan negara hari ini. Dan insyaAllah sedikit Auza'i sebelum kita berakhir, 65 tahun merdeka, matangkah kita? Apa sebenarnya yang perlu kita fahami dari sisi anak muda, kepada anak muda sendiri, untuk kita belajar bersama? Okey, baik. Kesimpulan daripada saya, mungkin dari sudut pesan dan juga kepada anak muda, saya anak muda yang sedang meniti kedewasaan, sedang menuju ke alam kedewasaan, tapi masih lagi dalam arena anak muda. Kita harus jangan terlalu gairah untuk kita ada idea, kita ada semangat, tapi kita harus juga mendapat nasihat daripada orang-orang lama atau syuyuh, orang-orang yang punya hikmah. Jadi hikmah ini kita harus cari. Memang sukar dalam sudut arena sekarang ini, kita pemimpin-pemimpin yang kita rasakan orang-orang tua ini tidak mempunyai hikmah. Tapi insya-Allah dengan usaha, dengan juga perbincangan, dialog, kita harus berjumpa, bertemu, menjadikan satu perjumpaan yang giat dengan orang-orang lama. Mereka mempunyai nasihat, tapi kadang-kadang mereka tidak menjadi platform. Yang menjadi pentas utama adalah orang-orang yang mungkin kita lihat tidak kurang baik, tidak menjadi contoh yang baik. Tapi ada yang tidak begitu terkenal, yang mungkin sastrawan-sastrawan seperti sastrawan Ahmad Said, contohnya kita harus ketengahkan, minta nasihat orang-orang lama. Dan juga seperti orang-orang lama yang menjadi
kekuatan kepada, masih lagi ada orang-orang lama yang di zaman kemerdekaan dahulu kita harus mendapat nasihat dan kita harus daripada situ anak-anak muda harus bijak memilih jalan dan harus berusaha sendiri, jangan terlalu bergantung kepada kepuakan. Jadi kita jangan disebabkan kita hendak memenangkan puak sendiri, kita menggadaikan kebenaran atau keadilan atau kemajuan yang dibawa, kebenaran dibawa oleh puak-puak anak-anak muda lain. Kita harus cari satu titik temu, dan dari satu titik temu tu kita insya-Allah kita bergerak ke hadapan dan mencari satu kematangan untuk terus maju ke hadapan dan memilih pemimpin dan juga syuyukh yang mempunyai hikmah yang lebih baik, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih Auza'i untuk kesimpulan bagaimana hari ini anak-anak muda nak bergerak sendiri, kena adalah acuan-acuan yang telah pun dibentuk oleh pemimpin-pemimpin kita hari ini. Tapi dalam masa yang sama, kepemimpinan hari ini perlu tunjukkan teladan yang terbaik lah buat anak muda. Sebab mereka yang akan sambung. Kita tidak menongkat langit selamanya. Pastinya saya semualah daripada kita pasti akan menemui saat pengakhiran kita, dan adakah kita nak tinggalkan sesuatu yang buruk untuk diwariskan, atau kita nak bawa legasi kemerdekaan kita ni untuk diwariskan untuk 65 tahun mendatang lagi, atau bagaimana? Cik Wan, sedikit yang terakhir daripada Cik Wan kepada anak muda, kepada semualah yang mengikuti, baik pemimpin, baik rakyatnya, semua orang yang mendiami Malaysia sebuah negara merdeka. Saya terkesima, terdiam sebentar mendengar harapan besar yang diucapkan, yang dilafazkan, yang dilontarkan oleh Auza'i kepada orang yang lebih tua, khususnya pemimpin. Ya, kita dah sebut tadi, banyak kita telah kisahkan ya, tentang apa yang perlu kita sebut tentang kelemahan kita, atau juga pencapaian kita, kematangan kita, atau juga yang tidak matang, masalah-masalah sedikit sebanyak kita sempat sebutlah dalam waktu yang terhad ini. Apa solusinya? Perlulah kita ada pendekatan ataupun strategi jangka pendek atau jangka panjang untuk kita tangani masalah salah laku. Saya sebut tentang pemimpin tadi, kita akan sentiasa mengaitkan dengan salah laku, penyalahgunaan kuasa, penyalahgunaan harta, ketidakpatuhan kepada undang-undang. Itu dari sudut pemimpin yang nak tunjukkan jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang betul, ya. Dan mungkin kita tangani yang paling dekat, yang paling terbaik untuk menangani masalah ini kita kata jangka pendek lah. Kita jatuhkan hukuman, itu yang terbaik. Tetapi dalam pendekatan jangka panjang sudah pasti akan balik kepada ilmu dan pendidikan, kerana ilmu dan pendidikanlah yang berkesan ya, yang akan membolehkan salah laku perbuatan yang salah-salah tu, jenayah, penyalahgunaan kuasa dan harta, semua itu akan dapat dibetulkan melalui pendidikan dan ilmu yang diperoleh. Satu perkara saya sebut tadi, saya tak sempat huraikan, sedih sekali ya, banyak betul ibrah daripada sejarah kita, sejarah silam, bagaimana kejatuhan sebuah umpayar disebabkan, saya sebut sikitlah Faiz ya, rasuah sebenarnya berlaku juga ya dalam Kesultanan Melayu Melaka, itu juga antara yang menyumbang kepada jatuhnya kerajaan itu. Dan kalau kita tengok itu sejarah silam, sebenarnya dalam rantau ASEAN ni pun untuk pemimpin kita banyaklah sudah kita mendapat ibrah pengajaran. Misalnya di negara Filipina, kita kenal kan negaranya, presidennya Ferdinand Marcos terkenal sebagai antara pemimpin yang terkenal pada kurun ke-20 disebabkan penyalahgunaan kuasanya yang begitu hebat, diberikan liputan oleh media asing pada ketika itu. Maka sungguh-sungguhlah kita harapkan kita semua ambil pengajaran daripada kisah itu, dan juga apa yang telah berlaku di negara kita. Bukan untuk apa, untuk yang saya nak relate balik dengan apa, kaitkan semula dengan apa yang disebut oleh Faiz, untuk kita teruskan kelangsungan kita untuk 65 tahun atau lebih lagi ya, dalam keadaan sejahtera. Dan juga perlulah kita terus imarahkan budaya nasihat menasihati, amar makruf nahi mungkar ni. Dia ada yang Auza'i sebut tadi,
liberalism, feminism semua tu dia tak sukalah apa asas-asas yang penting macam amar ma'ruf nahi munkar yang ada dalam agama kita. Itu Sebab yang dia sedang kata dia boleh buat apa dia suka. Ya. Asalkan apa yang disuka dan tidak melanggar perasaan tak suka orang lain, itu dah cukup baik untuk dia ada lesen untuk melakukan apa sahaja. Dan saya nak bawa satu buku di sini, saya sempat bawa lah bagaimana ilmuwan anak muda kita Auza'i sangat rajin menulis, teruskan menulis, kerana saya bawa buku ni, The Book of Misers, bagaimana peranan ilmuwan pada setiap zaman. Misalnya Al-Jahiz ni dia tulis kitab Al-Bukhala ni tentang orang yang bakhil. Dia kecam sebenarnya, dia kritik sebenarnya masyarakat dia daripada rakyat sampailah pemimpin tentang sifat kedekut. Saya baca dalam buku ni memang akan gelak terbahak-bahak lah, memang tak boleh tidur lah Faiz. Dia cerita bagaimana seorang ni datang, dia menerima tetamu. Masa tetamu mai rumah ni seronok sangatlah, bagilah segala kelengkapan, bantal yang paling empuk, yang paling harum dan wangi bagi kat tetamu tu. Disebabkan kedekut Faiz, Auza'i daripada dengar kita tengah-tengah malam bercingkit-cingkit pergi tarik sebelah bantai tu. Yang bagi tadi untuk apa? Diplomasi lah. Diplomasi, ya, begitu. Sampai dirakamkan untuk menegur sebenarnya. Budaya menegur, mengkritik dan menasihati kena kita teruskan. Begitu juga disebut dalam kisah buku ini bagaimana tentang integriti, amanah. Seorang pekerja ni kerjanya, dia kerja di ladang kurma. Kerjanya hari-hari, dia tak mampu nak curi terang-terang, dia makan. Dia makan senyap-senyap. Bila tuan dia tanya, dia kata dia tak makan. Jadi tuan dia bagi seikat kapas masuk ke dalam mulut. Nampaklah bertukar coklat. Maknanya dia dah curi. Itu nak bagi tahu bagaimana kita semua kena main peranan. Kalau kita sayangkan negara ini, daripada pemimpinnya sampai rakyatnya, mainkan peranan masing-masing, sebab kita nak tanah daripada tanah Melayu sehingga Malaysia aman, berdaulat, kita kekalkan kedaulatan dan kemerdekaannya. Sebab apa? Sebab warisan anak muda yang akan datang, Auza'i dan rakan-rakannya juga Faiz juga anak muda nak mewarisi negara ini dalam keadaan aman sejahtera, supaya kehidupan terutama agama kita dapat terus ditegakkan syiarnya dan kehidupan penuh sejahtera, aman, merdeka, insya-Allah. Terima kasih Cik Wan untuk konklusi itu. Dan saya Cik Wan, Auza'i sendiri, kita tak dapat bayangkan bagaimana kalau sebuah negara Malaysia yang merdeka ini ianya kembali dijajah. Kita tak nak perkara itu berlaku. Cukuplah nenek moyang kita dah pertahankan dengan darah mereka, dengan tanah ini sendiri, keringat dan air mata. Pastinya inilah negara, satu-satunya negara kita, sebab kita miliki pasport ini je. Betul. Nak pergi kat luar macam mana pula kan. Jadi sama-samalah saya dan juga anda dalam nada seluruh juga, tapi serius perlu kita ambil perhatian bersama semua orang. Saya, Auza'i dan Cik Wan, kita semua ada peranan. Cik Wan dah sebut tadi, dari pemimpin sehingga ke rakyat. Jangan kesampingkan peranan anda sebagai rakyat. Pemimpin apatah lagi, anda ada tanggungjawab yang besar terhadap negara ini untuk sama-sama kita isi kemerdekaan negara. Nak mendapatkan kemerdekaan negara, kita tahu ianya bukan mudah, tapi nak mengekalkan, nak mengisi kemerdekaan itu, saya percaya ianya lagi susah dan lagi sukar, sebab kita sekarang ini mungkin dijajah dengan budaya-budaya barat yang datang. Kita dijajah dari segi jati diri. Auza'i sebut tadi, semua orang rasa berbangga bila bercakap bahasa luar, sedangkan bersama dengan macam Auza'i sebutkan, namanya dah Hakim-Hakim Malaya, tapi juga bertutur bahasa asing. Jadi kita nak hari ini bangkitkan semula jati diri kita agar bahasa Melayu kita kembali menjadi lingua franca yang seperti dituturkan dalam bahasa-bahasa perdagangan dahulunya. Harapan kita agar dapat kita teruskan legasi kemerdekaan negara merdeka 65 tahun. Kita tak nak terhenti setakat ini kemerdekaan negara kita, dan kita nak kematangan yang kalau kita ukur 65 itu matang, maka kematangan itu kita nak kita kekalkan sampailah ke anak cucu kita yang selanjutnya, ke 4-7 generasi akan datang, insya-Allah. Sekali lagi terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Saya ucapkan kepada Cik Wan atas kesempatan waktu bersama kita hari ini, Forum Bicara Adin 65 tahun Merdeka. Matangkah kita? Terima kasih juga Auza'i bersama-sama dengan kita hari ini. Beza waktu tapi sempat lagi bersama-sama mengisi. Musim apa tu? Bunga dah nak masuk autumn. Musim luruh. Musim luruh. Saya okey. Apapun terima kasih Auza'i bersama-sama kita. Selamat meneruskan pengajian sarjananya untuk undang jenayah antarabangsa ya. Baik.
InsyaAllah. Jaya antarabangsa. InsyaAllah. Okey, ada kesempatan jumpa lagi. Terima kasih sahabat-sahabat kita yang menyokong dan juga menonton serta berkongsi komen di Facebook, di YouTube dan dengarkan di Radio IKIM. Berjumpa 2 minggu dari sekarang untuk Forum Bicara Adin. Terima kasih rakan tugas penerbit kita Haji Fairuz Haji Nordin, saya Faiz Haji Osman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tersyukur adarum. Bersyurus. Itu dia. Forum Bicara Ad-Din dibawakan kepada anda oleh IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. 3 kali baru nak dengar. 3 kali ulang tu. Sempena ulang tahun IKIM yang ke-30, IKIM menawarkan pakej berganda sehingga 3 kali ganda kepada para pengiklan IKIM.